Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana masih lagi menonton video dalam YouTube channel ni. So, kita akan discuss bab 6 untuk fluid mechanics, iaitu berkenaan tentang pressure drop dan pump power. Jadi, saya akan ubah sikit nota ni. Saya akan mulakan daripada satu teori macam mana kita dapat teori pressure drop ni. So, kita tengok dulu teori Bernoulli equation. So, Bernoulli equation ni dia discuss tentang energi yang ada dalam fluid flow. So, bila ada satu flow dalam pipe, dia ada tiga major energy. Yang pertama, dia ada work done, W. Kemudian, dia ada kinetic energy. Dengan kat sini, kita ada potential energy. Tapi yang ada dalam Bernoulli equation ni, kita tengok macam potential energy kan, sepatutnya mgh kan. Tiba-tiba dia jadi Z. So, macam mana formula ni datang? Jadi, kita tengok tiga jenis energi tu daripada rumus yang asal. So, macam pressure difference ni, kita tahu dia akan menyebabkan work done on fluid. So, kalau kita ingat work punya formula, W sama dengan F darab D. Okay. So, ni formula work yang simple lah. Force darab direction ataupun distance. Kinetic energy kita masih ingat setengah mv kuasa 2 dan potential energy mgh. Jadi kita mulakan dengan work dulu. So work sama dengan force darab distance. So kita nak ubah salah satu term ni kepada pressure. So kat sini yang paling senang adalah force lah. Sebab kita tahu pressure sama dengan force bagi area. So kita susun balik, F sama dengan pressure darab area. So kita masukkan semua ni ke dalam F. Kan? So pressure darab area darab distance. So kalau kita buat gambar rajah pipe, area ni dekat cross sectional area ni, depan. So kalau kita darab dengan distance, apa akan jadi? Kita akan dapat volume pipe tu. So volume pipe adalah area darab distance. So kita ubah area dengan distance ni, bila kita darab jadi volume. So equation kita asalnya F darab D kan, sekarang P darab V. So dua-dua equation ni dapat nilai yang sama, iaitu joule. So sekarang kita tengok Bernoulli equation ni, dia ada satu unit yang kita nampak familiar, iaitu Z. So Z ni unit dia adalah meter. So logiknya kalau kita nak tambah satu benda, unit yang lain mesti sama kan. So kita nak make sure, kita tahulah P bahagi rho G ni dapat meter juga. Okay, kat sini pun sama. V kuasa 2 bahagi 2G ni sepatutnya ada unit yang sama, iaitu meter. Barulah kita boleh tambahkan dia. Jadi bila kita dah dapat sampai P darab V ni, kita nak tukar kepada meter. So kita akan bagi dengan mg. So apa akan jadi? M dengan V ni kita boleh kumpulkan. V ni kita bawa turun bawah kan. Dia akan jadi M bahagi V. Iaitu sama juga dengan term density. So density sama dengan mass bahagi volume. So gravity ada dekat bawah, atas tinggal P. So samalah. Jadi untuk work done ni, kita akan dapat P bahagi rho darab G. So, tu term pertama. Yang kedua adalah kinetic energy. So, bila kita dah bahagikan rumus work done ni dengan M dengan mg, so, kita akan bahagikan kinetic energy ni dengan rumus yang sama lah, baru dia fair. So, setengah mv kuasa 2 bahagi dengan mg. So, M ni akan mati. So, dia akan tinggal setengah darab V kuasa 2 bahagi G. Ataupun kita buang satu ni, sebab 1 darab V kuasa 2 sama dengan V kuasa 2 kan. So, dia akan jadi KE sama dengan V kuasa 2 bahagi 2G. Jadi, selesai untuk term kinetic energy. Dan last sekali, potential energy. Kita tahu potential energy sama dengan mgh. So, sebab yang lain kita dah bahagi dengan M darab G. So, kat sini pun kita bahagi mgh bahagi dengan mg. So, dia tinggal H. So, PE ni last kali kita ganti dengan Z. So, sebab H ni dalam kes Bernoulli kita akan guna ni, simbol H ni untuk bacaan manometer kan. So, Z ni ketinggian. So, kita bezakan lah. So, Z ketinggian, H ni bacaan manometer. Okay. So,
Bernoulli equation ni sebenarnya dia adalah form of energy, tapi dia buat dalam bentuk head. So head ni adalah simbol bahasa Inggeris lah, ataupun head ni kita tahu sama dengan meter. Okay, so kita nak explain pula macam mana ada cerita pressure drop. Okay, so kita tahu bila kita ada satu sistem dalam pipe ni ada flow, untuk fluid ni bergerak daripada kiri ke kanan, dia mesti ada satu force ataupun pressure difference. So macam mana force tu berlaku, iaitu pressure satu, okay, ataupun tempat pertama ni dia mesti lebih besar daripada pressure kedua. So bila kiri lebih besar pressure daripada pressure belah kanan, so flow dalam ni, molekul dalam ni akan bergerak kepada pressure yang besar kepada pressure yang kecil, sebab dia nak stable kan. So apabila pressure difference ni berlaku, pressure satu ni dia tolak dengan pressure yang besar, so dia akan accelerate kita punya fluid dalam pipe ni. Nak pendekkan cerita, pressure ni bergerak daripada high pergi low. Okay, tapi apa yang berlaku, fluid dalam ni dia akan accelerate kan. Jadi velocity dia daripada low dia akan jadi high balik. So dia balance lah, maknanya tak ada energy yang hilang. So pressure difference ni menyebabkan fluid mengalir, tapi bila fluid mengalir dia akan sebabkan velocity dia increase. So ini akan follow conservation of energy. So kalau kita kata pressure ni nilai energy dia katalah 10 kemudian dia turun pergi 5. So kalau velocity pun kita akan ambil contoh 5, dia akan bertambah pergi 10 energy lah ataupun joule. So kalau kita total up kan, energy dekat point 1 ni 10 campur 5, 15 kan. Kemudian sama dengan 5 tambah 10, dia masih sama. 15 kat 1, 15 kat energy dekat point kedua. So itulah dia punya teori pressure drop ni. So bila kita ada satu pipe, okay, kalau kita perasan pun pipe dekat rumah kita, kalau kita buka dekat pili tu, kita sambungkan hose kan dekat pili. Itulah ni pipe So dekat sini pressure dia tinggi, sebab tu dia senang tercabut. Tapi bila keluar ni kadang-kadang kita rasa air tu perlahan lagi. Okay, sebab pressure dia dah rendah, sebab dia lalu dalam satu distance. Okay, itulah teori dia berkenaan dengan Bernoulli dan kaitannya dengan pressure drop. So according to this explanation, pressure drop ni actually is a normal phenomena lah. Sebab kalau fluid tu nak mengalir, pressure pertama ni mesti lagi besar daripada pressure kedua. So kita akan pakai satu formula untuk determine pressure drop, yang mana formula pressure drop ni kalau ikut manometer senang je. Kita ambil pipe ni, ikutkan kalau ukur secara fizikal, kita memang pakai ni je, manometer. Kita measure dekat H1. H1 ni kita boleh dapat kan, dia punya pressure sama dengan rho GH. Okay, kemudian kita baca dekat point 2. P2 sama dengan rho GH2. Tapi kalau kita tak ada manometer, so ni lah alternatif kita. Ataupun secara teori kita akan guna formula ni. Delta P sama dengan F darab L bahagi D, rho V kuasa 2 bahagi 2. So kat sini term yang kita biasa nampak L ni adalah length of pipe, panjang pipe. D ni diameter pipe, rho ni density of air, kita akan ambil 1000 lah. Okay. V ni velocity of fluid bagi dengan 2. Kat sini ada satu tambahan iaitu friction. Senang kata kita kena cari friction ni. So kalau dalam buku fluid mechanics ada banyak kaedah lah, ada boleh gunakan graf, tapi kita nak mudahkan, kita akan gunakan rumus. So untuk cari pressure drop ni, sebenarnya kita kena start daripada Reynolds number. Okay, sebab friction ni ada kaitan dengan Reynolds number. So kita kena identify komponen Reynolds number ni, rho d v bahagi dengan mu. So kita kena cari density. So density of water kita tahu 1000.
So diameter of pipe kita kena cari dalam soalan velocity dengan ni viscosity. Okay, setelah ada 4 nilai ni baru kita kira Reynolds number. So Reynolds number ni kita nak determine tubular ataupun laminar. So bila kita kira Reynolds number, katalah dia duduk bawah 2000 nilai ni. So kita akan tahu dia adalah laminar. Lepas tu kita nak kira friction, kita akan pakai rumus pertama, iaitu 64 bagi RE. So F ni ada dua rumus lah, satu laminar, satu lagi ni turbulent. So bila kita check Reynolds number ni, kalau dia lebih daripada 3000 dan dia kurang daripada 100,000, so kita akan pakai rumus F yang ini, 0.316 bagi Reynolds number kuasa 0.25. Okay, selepas kita kira F, baru kita boleh cari kita punya pressure drop. So pressure drop ni kalau rumus yang asal delta P, dia adalah macam ni, F darab L bagi D, rho V kuasa 2 bagi 2. So sebab rumus ni dia guna simbol delta P, so unit dia Pascal. Jadi ada satu lagi rumus, dan kita sebenarnya banyak guna rumus kedua ni, sebab nanti kita tengok apa sebab dia. So kalau kita nak guna calculate pressure drop yang guna rumus HL ni, kita akan dapat unit meter. Okay, dia relationship sebenarnya P dengan rho GH. Okay, tapi kalau kita susun, kita nampak lah nanti. So kalau nak ringkaskan cerita, kita ambil je rumus yang diberi ni, HL F darab L bagi D darab V kuasa 2 bagi 2G. Sebenarnya rumus ni sama, cuma dia guna unit berbeza. Okay, so kita banyak pakai HL ni lah sebenarnya. So kita kira friction, yang lain ni semua kita dah ada, length, diameter, velocity, gravity. Kemudian biasanya soalan selepas dia minta kita kira pressure drop, dia akan minta kita kira pump power. Sebab kita dah tahu pressure drop ni berlaku, sebenarnya kita kena letak satu pump untuk make sure pressure 2 ni tinggi balik seperti pump 1, pressure 1. Okay, sebab tu kita kira pressure drop, kita nak tahu berapa banyak pressure yang loss, lepas tu kita tambah pressure loss tu menggunakan pump. Itulah teori dia. So bila kita kira pump power, kita ada dua rumus. Satu guna volumetric flow rate, iaitu Q. Q ni adalah meter cube per second. Satu lagi guna mass flow rate, tapi yang mostly kita akan pakai kat sini lah, rho Q G darab HL. Okay, susunan ni tak penting lah. Kalau saya, kadang-kadang saya guna rho GH, sebab saya ingat rho GH dulu darab Q, so saya tambah Q dekat belakang. Okay, so rho density of water, G gravity, HL ni adalah head loss ataupun pressure loss dalam unit meter.